Okey, hari ni kita bincang kertas 3 lagi. Tapi kertas 3 bahagian structure. Sebelum ni cikgu ada sharekan tentang paper 3 SPM Design Experiment ya. Okey, hari ni kita tengok contoh soalan trial yang ada contoh soalan untuk topik rusting ya. Okey, kita baca soalan ni. Rajah 2.1 menunjukkan pemerhatian dalam 5 buah tabung uji yang digunakan untuk menyiasat kesan logam lain ke atas pengaratan paku besi. Okey, medium yang digunakan dalam sistem uji adalah campuran larutan agar-agar, larutan kalium hexacyanopherate 3 dan phenolphthalein. Okey, pemerhatian direkod selepas 2 hari. Okey, kita tengok sini ya, test tube 1 ataupun tabung uji 1, keamatan warna biru rendah dan keamatan warna merah jambu rendah ya. Okey, pada test tube yang kedua pula tiada tumpukan biru tapi keamatan warna merah jambunya tinggi ya. So kita tengok dalam test tube 1 ni hanya ada paku besi sahaja. Tengok dalam tabung uji 1 hanya ada paku besi sahaja. Okey. Dalam tabung uji 2 ada magnesium dengan ferrum. Okey, dalam tabung uji 3 okey, kalau tengok tabung uji 2 ni tiada tumpukan biru tetapi keamatan warna merah jambu tinggi. Okey, next kita tengok soalan. Okey, ada lagi test tabung uji 3 ataupun test tube 3. Ini adalah copper dengan iron nail ya. Okey, kalau kita tengok keputusan dia ataupun pemerhatian dia, keamatan warna biru tinggi dan keamatan warna merah jambu rendah. Okey, tengok test tube 4 pula. Paku besi ya, stannum dengan paku besi. Pemerhatiannya adalah keamatan warna biru rendah tapi keamatan warna merah jambu juga rendah. Okey, next. Kita tengok soalan. Okey, soalan tanya ya untuk jawapan dia ya kepada observation dan inference. Okey, apa maksud observation ni? Observation, pemerhatian ni maksudnya apa yang kita dapat lihat menggunakan 5 senses kita, 5 deria kita. Catatkan pemerhatian menggunakan 5 deria kita. Okey, inference ni adalah kesimpulan daripada pemerhatian kita tu. Jadi kalau kita tengok tabung uji 1, okey. Kalau kita tengok tabung uji 1, okey, kita tengok observation ya untuk tabung uji 1. Kita nampak low intensity of blue spot ataupun keamatan warna biru rendah. So kita tulis sini lah. Dah ada jawapan kat situ kan. Keamatan warna biru rendah. Okey. So apa inference dia? So kita dah tahu ya, kalau ada tumpukan warna biru, maksudnya ada kehadiran ion Fe2+. Betul tak? Itu yang kita belajar kena ingat, apabila ada tumpukan warna biru maksudnya kehadiran ion Fe2+. So kalau keamatan warna biru rendah bermaksud kepekatan. Okey, bermaksud apa kesimpulan dia ya? So kepekatan ion Fe2+ ini adalah rendah. Ya. Okey, bahasa Inggeris dia low intensity of blue spot, observation dia low intensity of blue spot. Okey, inference dia low concentration of iron 2 ions produced. Ya, ataupun kepekatan ion Fe2+ adalah rendah. Ataupun kita boleh sebut ferrum, hanya sedikit ferrum saja yang menjadi berkarat, hanya sedikit saja. Ya. Sedikit sajalah iron tu, sebab kalau kita tengok paku test tube 1 ni hanya paku besi saja. Jadi mungkin dalam tempoh yang singkat besi tu berkarat
dalam kuantiti yang sedikit. Tapi kalau kita biarkan lama, air nil ni lama kelamaan dalam 2-3 hari, mungkin kita akan dapat lihat besi tu akan berkarat. Tapi kalau untuk keputusan test tube 1 ni, memandangkan soalan ni kata selepas 2 hari. Mungkin bila selepas 2 hari besi tu tidak sepenuhnya berkarat lagi. Jadi that's why dekat sini jawapan dia ya, inference tu kepekatan ion Fe2+ tu masih rendah. Ataupun kita panggil ataupun kita kata sebahagian. Kita boleh tambah lagi. Kita boleh kata sebahagian firm ataupun besi, sebahagian firm berkarat. Ya, sebahagian dia. Kan ya, sebahagian firm tu berkarat, ataupun iron is less rusted, ataupun iron is less oxidized. Ya, masih lagi kurang. Okay. Okay, next yang kedua. Okay, kalau kita tengok gambar tabung uji yang kedua. Okay, tabung uji kedua ni ada firm ni dililit ataupun bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif. So kita akan nampak no blue spot. Ataupun kita panggil tiada, kalau kita tengok sini, tiada tumpukan biru. So kita tulis sini, tiada tumpukan biru ataupun no blue spot. Ya. So apa dia punya kesimpulannya? Maksudnya ion Fe2+ tidak terbentuk. Ataupun bahasa Inggeris dia, ion to ions are not formed, or ion to ions are not produced. Ya, itu kesimpulan dia kalau tiada tumpukan biru tu, ya. Okay, next kita tengok tabung uji yang ketiga. Okay, ketiga ni firm bersentuhan ya dengan logam yang kurang elektropositif. So kalau kita tengok keputusannya, keamatan warna biru tinggi, ya. Okey, keamatan warna biru tinggi, ataupun bahasa Inggeris dia high intensity of blue spot. Okey. So maksudnya apa? Maksudnya ada kehadiran ion Fe2+ lah. So kita kata kehadiran bukan kehadiran, kita boleh kata kepekatan terus. Ya, kita kata kepekatan ya. Maksudnya nampak je keamatan warna biru tinggi tu, maksudnya kepekatan lah ya. Kepekatan ion firm 2 ion firm 2 ni tinggi. Kepekatan ion firm 2 tinggi. Terhasil. Ya, ataupun bahasa Inggeris high concentration of iron to ions produced. Ya. Okey, yang ini yang keempat. Okey, kalau kita tengok keempat, kita tengok stannum dengan firm. So kalau kita tengok dalam siri electrochemical series, okey. Okay. Kita tengok dalam siri elektrokimia ni, okay, kita tengok firm dengan copper dengan firm dengan stannum. Okay, kalau kita tengok jarak antara firm dengan copper ni, kalau kita tengok ya, beza ya. Kita tengok sini. Keamatan warna, kita tengok ya, copper dengan firm. Okay, copper ni ya, kalau kita tengok sini, okay, cikgu tunjuk. Okay, copper dengan firm ni jauh ya. Okey, bila jaraknya jauh, keamatan warna birunya tinggi. Maksudnya penghasilan, maksudnya lagi jika kita ambil logam yang jauh kedudukannya daripada firm, ya, bersentuhan dengan firm, lebih banyak
lebih banyak keamatan warna biru tu, lebih tinggi. Penghasilan Fe2 plus ionnya tinggi. Okey. Tapi kalau furan dengan stannum, okey, jaraknya dekat. Jadi penghasilan Fe2 plus ionnya rendah. That's why kita tengok keamatan warna biru tu rendah. Ya, maksudnya kalau kita nak cepat berkarat, kalau kita nak paku besi kita cepat berkarat, kita cover dia atau sentuhkan dia dengan logam yang lebih elektropositif dan lebih jauh kedudukan daripada furan tu. Lebih jauh kedudukan dia. Ya, okey, itu maksud dia lah ya. Kalau kita tengok sini untuk 4 ni adalah low intensity of blue spot. Okey, ataupun kita panggil keamatan warna biru rendah ya. Kita just ambil jawapan daripada sini saja. Kita ambil semua dah ada di sini. So paper 3 ni senang. Okey. Jadi tadi cikgu terang kenapa copper dengan stannum ni dua-dua logam yang kurang elektropositif, tapi kenapa pemerhatian untuk copper keamatan warna biru tinggi, untuk stannum keamatan warna biru rendah. So ini kita bagi faktor kedudukan lah. Kalau kita nak lagi paku besi kita lagi cepat berkarat, so kita cover dia dengan logam yang kurang elektropositif dan jauh kedudukannya daripada furan ya. Okey, so keamatan warna biru rendah, so kita panggil apa? Kepekatan ion furan 2 ya, ataupun Fe2 plus ion. Kepekatan ion furan 2 yang terhasil adalah rendah ya. Yang terhasil adalah rendah. So bila kita lengkap semua ada ya. Kita ada jawapan, pemerhatian, inference semua ada cukup ya, kita akan dapat 6 markah. Okey. So itu untuk soalan. Okey, macam nombor 2 kelas Okey, tiada tumpukan birunya maksudnya tiada berkarat lah. Maksudnya kita boleh cakap yang kedudukan magnesium tu lebih tinggi ya. Ni ya, kedudukan kata uji 2 ni kedudukan magnesium adalah lebih tinggi daripada furan dalam siri elektrokimia, iaitu magnesium lebih elektropositif daripada furan. So kalau kita nak mengelakkan berkarat, kita kena cover ataupun litupi paku besi itu dengan logam yang lebih elektropositif ya. Okey. So next. Okay, ini dah selesai. Okey, ini kita nak bincang tentang definisi secara operasi bagi pengaratan. Definisi secara operasi untuk pengaratan. Okey, kalau kita nak tulis definisi secara operasi, okey, dia perlu ikut langkah ini ya. Itu mula-mula kita panggil what is observed. Okey, what is observed, and perlu ada direction. Okey, arah dia. Dan juga where ataupun what is done. Ataupun kita boleh buat what you do, what you observe. What you do depan pun boleh, what you observe kat belakang pun boleh. Tapi what is observed ni perlu ada direction sebab kita nak cakap tentang definisi rusting. So rusting ni dia punya observation mesti tumpukan biru. Okey, dan tumpukan birunya ada arah lah, ada direction dia. Sama ada tumpukan biru tu increase, meningkat, ataupun tumpukan biru tu decrease ataupun berkurang. Okay, jadi cara kita nak buat sentence dia, jadi kita what is observed, jadi kita akan tengok colour dia. Jadi keamatan warna biru ataupun tumpukan biru meningkat apabila besi ataupun paku besi itu bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif. So ini saja jawapan yang diterima ya, sebab kita nakkan rusting. Rusting tu mesti keamatan warna biru. Ya, jadi keamatan warna biru meningkat ya. Atau bahasa Inggeris dia, intensity of blue color increase when iron is coiled or
when iron is in contact with less electropositive metal. Ya. Okey. So itu masuk rusting. Kan? Kalau dia kata operasi definisi untuk bukan bekarat, baru kita guna sebaliknya. Tapi kalau ditanya operasi definisi untuk bekarat, rusting, so mesti ada direction keamatan warna biru meningkat. Semakin keamatan warna biru meningkat, semakin tinggi pengaratan. Jadi kita perlukan itu. Jadi apa maksud definisi secara operasi ni? Maksudnya apa yang kita perhatikan, apa yang kita lakukan. Jadi kita perlu perhatikan rusting tu berlaku. Jadi keamatan warna biru meningkat lah. Itu dia punya observation apabila apa? Besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif. Itu maksud dia. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok serta eksperimen dijalankan untuk menyiasat kesan kelembapan ke atas pengaratan paku besi. Sebatang paku besi diletakkan di atas kapas basah untuk mengkaji masa yang diambil untuk paku besi itu berkarat. Dan kita tengok pemerhatian dia, kalau after one day macam tu kuantiti dia, tapi kuantiti berkarat dia, tapi after several days nampak kuantiti berkarat tu semakin meningkat. So, nyatakan hubungan di antara masa yang diambil dan kuantiti karat yang terbentuk apabila paku besi diletakkan di atas kapas basah. So, kita nak antara masa yang diambil dan kuantiti karat. So, senang sajalah. So, kita ikut saja arahan dia nak kuantiti masa. So, semakin panjang masa yang diambil, semakin apa? Semakin tinggi kuantiti karat. Ataupun bahasa Inggeris dia, the longer the time taken, the more the rust form. Ya. So kita akan dapat 3 markah di situ. Ya. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, contoh soalan seterusnya. Okey, kalau kita tengok gambar ni, okey. Jadual 1 menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen untuk mengkaji kesan logam P, Q dan R ke atas pengaratan paku besi. Keputusan dicatatkan selepas 2 hari. Okey, jadi kalau kita tengok gambar, kita tengok gambar tu dulu. Okey. Kita nampak sini iron nil dengan metal P. Okey, dalam larutan ni perlu ada larutan agar-agar, larutan kalium, hexacyanopherat 3 dan juga phenolphthalein. Ni medium ni perlu ada lah ya. Okey, selepas 2 hari kita nampak keamatan warna birunya tiada, tetapi keamatan warna pinknya tinggi. Jadi kita ada belajarlah, kalau kita nampak keamatan warna biru tu tiada, maksudnya tiada pengaratan berlaku lah. Kan? Tapi dia akan memberi kesan kepada warna merah jambu kan. Okey, lepas tu kita tengok sini pula sama juga paku besi dengan logam Q di dalam larutan agar-agar, larutan kalium, hexacyanopherat 3 dan phenolphthalein juga keamatan warna biru tiada, tetapi keamatan warna merah jambunya rendah berbanding dengan A tadi. Jadi kita akan tengoklah apa sebabnya, perbezaan lah di antara kita nampak kedua-duanya sini sama, tidak berkarat, kita boleh nampak tahu, tapi dari segi merah jambunya ada sedikit perbezaan ya. Okey, untuk C pula masih juga ada larutan agar-agar, larutan kalium hexacyanopherat 3 dan juga phenolphthalein. Ada paku besi dengan logam R, tapi kita nampak logam ni dia punya sangat tinggi lah warna birunya dan tiada langsung. Kalau kita nampak warna birunya sangat tinggi, maksudnya sini memang berlaku pengaratan lah. Dan warna merah jambu pun tiada lah kan. Sebab warna kehadiran ion Fe2+ tu menyebabkan warna biru tu sangat tinggi. Okey. Next, kita tengok soalan dia. Kalau ditanya apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, senang saja. Ya, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah jenis logam. Okey, jenis logam yang bersentuhan dengan besi ya. Tak boleh short form ya. Yang bersentuhan dengan besi ataupun paku besi ya. Okey, bahasa Inggeris dia
Type of metals in contact with iron. Okay, untuk responding variable dia adalah pengaratan. Tajuk lah ya. Apa yang berlaku? Pengaratan paku besi. Ini adalah respon dia lah, ataupun kita panggil rusting of iron. Okay, ada juga yang nak jawapan keamatan warna merah jambu dan tumpukan biru. Boleh juga responding dia. Keamatan warna merah jambu dan tumpukan biru kan. Okey, boleh jugalah. Ya, sebab itu dia punya respon dia. Ataupun bahasa Inggeris dia, the intensity of pink and blue coloration kan. Okey. So constant variable dia pula, okey, constant variable dia adalah yang tetap lah, mesti ada paku besi lah. Paku besi tu mesti kena sama dan juga suhu suhu larutan agar-agar tadi ataupun larutan jelly. Okay, so dia sama. Okay, hipotesis mesti ada MV dan RV kan, dan mesti ada MV dan RV. Okay, jadi kalau kita tengok apakah MV dia, macam cikgu cakap tadi, MV ni ada dua jenis kan. Satu yang logam yang lebih elektropositif, satu yang logam kurang elektropositif kan. Jadi kita kena tengok itu juga kan. Jadi MV dia adalah apabila logam yang logam yang lebih elektropositif bila logam yang lebih elektropositif. Okey, jap. Okey, apabila logam yang lebih elektropositif, apabila logam yang lebih elektropositif bersentuhan dengan paku besi ataupun besi ya. Paku besi. So, pengaratan tidak berlaku. Pengaratan paku besi tidak berlaku. So ni jawapan dia. Apabila logam yang lebih elektropositif bersentuhan dengan paku besi, pengaratan paku besi tidak berlaku. Ataupun bahasa Inggeris dia, when a more elektropositive metal in contact with iron, when a more elektropositive metal in contact with iron, the metal inhibits rusting. Ataupun the metal inhibits rusting. Ataupun the rusting of the metal is prevented. Kan? When a more electropositive metal in contact with iron, the rusting of iron is prevented. Tidak berlakulah kan. Okay. Okay, next. Jadi tapi ada juga yang student nak apabila logam yang kurang elektropositif bersentuhan dengan paku besi, so pengaratan dipercepatkan. Pengaratan akan berlaku dengan lebih pantas ataupun bahasa Inggeris dia when less elektropositive metal in contact with iron, the metal the rusting will be speed up. The metal speed up rusting kan. When less elektropositive metal in contact with iron, the metal will speed up the rusting kan. Okay, untuk inference pula, okay, kalau kita tengok inference, okay, kita tengok inference untuk tabung uji A ni, okay, kita tengok tabung uji A, the iron nail does not rust kan. Kita tengok ni iron nail, inference dia, pemerhatian dia, kita tengok keamatan warna biru tiada. So inference dia, okay, kita buat dekat sini inference dia. Okay, so paku besi tidak berkarat, ataupun kita kata ion ferrum 2
ya, ion ferrum 2 tidak hadir. Okay, so bahasa Inggeris dia kita boleh cakap the iron nail does not rust or iron to ion is not present. Okay, cuba tengok B pula. Okay, tengok B juga tiada. So sama jawapan dia, ya. Paku besi tidak berkarat. Okay, paku besi tidak berkarat dan ion ferrum 2 juga tidak hadir. Kan, juga tidak hadir. Okey, tapi kalau kita tengok untuk C, kalau kita tengok C ni memang very high. Kan, kita tengok very high. Okey, jadi bila kita tengok situ very high, maksudnya paku besi berkarat. Ya, paku besi berkarat. So, ion ferrum 2 hadir, ya, ataupun bahasa Inggeris dia the iron nail, okay, the iron nail rust a lot, iron to ion present. Jadi A dengan B ni memang tiada tumpukan biru, so tiada berkarat lah. So itu je observation dia. Okay, kalau kita tengok tadi merah jambu tadi ada yang berbeza kat mata tu disebabkan kedudukan logam tu, jarak logam daripada besi tu. Kalau bila kedudukan logam lebih jauh daripada metal yang lebih elektropositif, maksudnya jarak keamatan warna merah jambu tu bergantung kepada jarak ferrum dengan logam yang lebih elektropositif tu. Kan? Macam kita belajar sebelum ni, kan? Okay, contoh ya, kalau macam kita ada jarak-jarak ni yang akan menentukan lah warna pink tu berbeza apabila ferrum tu digandingkan dengan logam-logam yang ada logam yang pelbagai jenis. Logam yang lebih elektropositif ni ada banyak jenis. So bila digandingkan dengan logam, warna merah jambu tu akan berubah-ubah mengikut kedudukan logam tu. Okey, ini samalah apakah operasi definisi untuk macam kita buat tadilah. Tumpukan biru ataupun pembentukan apabila logam bersentuhan, logam besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif. What you do, what you observe, membentukkan tumpukan biru. Atau bahasa Inggeris dia, rusting of iron is the formation of blue coloration when iron is in contact with less elektropositive metal or without contact with other metals. Ataupun pembentukan tumpukan biru apabila paku besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif atau paku besi itu sendiri tanpa bersentuhan dengan logam lain, ya. Rusting of iron is the formation of blue coloration when iron is in contact with less elektropositive metals or without contact with any metals, kan. Okay, so kita arrange metals tu ikut ascending order of electropositivity. Q dan P ni tiada tumpukan warna biru, R yang ada tumpukan warna biru. So kalau kita tengok P, kalau kita tengok P ni sangat tinggi. So kalau warna pink dia tiada pengaratan. Maksudnya kita tahu bila tiada pengaratan, maksudnya logam tu digabungkan, paku besi itu digabungkan dengan logam yang lebih elektropositif. So kalau tinggi warna merah jambunya bermaksud kedudukan logam tu lebih tinggi. Okay. Jadi jawapan untuk yang last sekali adalah senang saja.